Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuliah kita bentuk adalah umur yang berlalu. Bentuk adalah alhamdulillah, alhamdulillah, kita mendengarkan sekolah yang berubah. Jadi oleh itu mudah-mudahan dan ada yang Terima kasih Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, AJK Masjid Darul Aqsa dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita bersama-sama pada pagi ini kita dengarkan beberapa perkara yang boleh saya kongsikanlah insya-Allah berkenaan dengan ke mana hala tuju kita di dunia ini. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut, sebab saya biasanya orang dah banyak kuliah pasal dekat-dekat ibadah korban tu, biasanya ustaz-ustaz yang datang biasa dah sebut pasal korban lah. Cuma jadi kita sebut secara sepintas lalu lah. Antara perkara yang kita boleh jaga tuan-tuan, untuk sesiapa yang berkorban pada tahun tu, yang melakukan korban, antara sunnah Nabi SAW adalah untuk tidak memotong kuku dan rambut dan juga segala bulu-bulu tu sebelum binatang tersebut dikorbankan. Macam contoh, kita maulah 11 Zulhijjah. Jadi maksudnya start daripada 1 Zulhijjah hari raya sampai ke 11 Zulhijjah kita asyik motong kuku, rambut, misai, janggut dan segala-gala bulu yang ada kat badan lah. Yang ia antara sunnah Nabi SAW. Mun potong juga ada masalah sih. Lah, yang makruh aja. Macam contoh dah jenis gatal-gatal lah apa semua kan. Kuku dah panjang, tapi nak juga tiada masalah lah untuk potong juga. Cuma kalau dapat, dijaga sunnah tersebut. Kemudian yang kedua, antara perkara yang start masuk Zulhijjah tu, mesti orang nanya. Biasa kadang-kadang ada orang nanya soalan lah. Boleh sih korban untuk masjid? Kan, contohnya pakai dana masjid, belilah sapi seekor. Pasiat korban. Boleh sih macam ya? Yang pertama kita perlu faham bahawa ibadah korban ni adalah ibadah yang dijalankan oleh orang perseorangan. Mesti dilakukan oleh individu.
Macam contoh bayar zakat nak. Yang bayar zakat siapa? Kita lah. Daripada hasil duit kita. Ataupun macam contoh, bila solat, kita lah yang solat. Hanya ibadah yang sedemikian. Maksudnya ada orang lain yang molah ataupun satu organisasi yang molah untuk ia. Apabila organisasi beli contohnya sapi seekor, kemudian dikorbankan, nya si dikira sebagai udhiyah. Nya si dikira sebagai ibadah korban pada Idul Adha. Yang tu cuma sedekah korban saja. Sedekah aja. Nya mesti dijalankan oleh individu. Maksudnya ada penama. Contohnya sama ada dia seorang sahaja nama dia ataupun 7 orang kan. Untuk seekor lembu 7 nama. Yang tu ada. Jadi pastikan mesti ada nama-nama lah. Macam contoh kadang-kadang kan ada sidak YB ke apakah. Hantar aja lembu tapi nyasi spesifik. Untuk apa tu? Untuk korban. Patutnya perlu nanya lah. Tu untuk apa YB? Okey, untuk korban. Atas nama siapa? Atas nama kita kah? Namanya. Okey, nya seorang aja. Sebab kadang-kadang antara perkara yang berlaku tuan-tuan. Ada masjid yang nanggak tahun tu si ada korban dekat masjid kita ataupun kat surau kita. Jadi kita pun belilah pakai duit masjid. Tapi namanya siapa? 7 orang kan. Penama untuk seekor sapi siapa? Jadi mesti kena cari nama lah. Ya sikit lagi sebenarnya dana masjid boleh digunakan untuk beli sapi seekor. Semata-mata nak menumbangkan, contohnya macam sedekah ke apa semua nak. Hanya sesuai lah. Sebab dana masjid untuk kegunaan masjidnya, bukannya untuk macam digunakan ataupun kadang-kadang ada sebahagian orang olah nya beli pakai duit masjid. Katalah 7,000 harga sapi lah. 7,000. Tapi sebab nak letak nama orang, nya pun buka 200 saja seorang bayar ataupun 500 saja. Jadi dah rugi duit masjid 3,500. Ya masalah juga lah kadang-kadang kan. Kita takut kita menggunakan dana masjid pada tempat yang tak sesuai. Jadi ini antara perkara yang perlu diperhatikan lah supaya tidak berlaku. Maka yang sebaiknya adalah kalau dapat individu tersebut yang lakukan. Mana kita kumpul duit, kita ambil berapa ramai orang, okey beli seekor sapi. Yang tu boleh. Jadi individu yang melakukan. Mun si ada lah. Sebab ia bukanlah ibadah yang wajib. Dan tapi dia adalah ibadah yang sangat-sangat dituntut. Sangat-sangat dituntut. Sunat muakkad. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan aku sangat suka benda ni untuk dilakukan, dan kalau seseorang tu sengaja meninggalkan tu, dia meninggalkan satu fadilat yang sangat-sangat besar. Rugilah, satu kerugian yang sangat-sangat besar. Yang patutnya kita sebagai orang yang mampu ni tiap-tiap tahun tukar handphone baru, maka cik ada masalah lah sepatutnya untuk molah korban. Mun cik dapat molah di dalam Malaysia, di tempat kita, boleh juga molah di tempat-tempat lain yang kadang-kadang di luar negara yang jauh lebih murah kan. Boleh buat. Baik, kita masuk kepada tajuk kita tuan-tuan. Tentang umur yang berlalu. Apabila seseorang tu nak pergi ke satu tempat yang jauh, biasanya dia akan siapkan satu bekalan. Mesti dia akan ada fikir tentang air, makanan, pakaian. Kita nak pergi ke satu tempat, kita akan cari maklumat. Contoh kata nak pergi haji. Dan ibadah haji. Apa yang kita buat dulu? Kita belajar tentang macam mana nak mengerjakan haji. Nak mengerjakan umrah. Kita cari hotel ni tidur. Dekat mana kita nak stay. Macam mana perjalanan daripada sini ke sana. Daripada Mekah ke Madinah contohnya. Maka kita akan fikir macam-macam. Jadi, kita ni semua pasti akan melalui satu dunia. Satu negeri. Yang mana tak ada siapa yang boleh terlepas daripadanya. Iaitu negeri akhirat. Semua kita akan sampai ke negeri akhirat ni. Jadi, macam mana pula persediaan kita berkenaan dengan akhirat? Adakah kita dah ready untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, Nabi kata, apabila Nabi ditanya, man akyasun nas, siapakah manusia yang paling bijak, yang paling cerdas? Agak-agak tuan-tuan, siapa manusia yang paling cerdas? Apa dia? Benar. Jawapan Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikran.
orang yang paling banyak mengingati mati. Tapi tak habis kat sia aja. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling baik, dia siapa yang paling banyak mengingati mati dan yang paling baik persediaannya untuk selepas kematian. Maksudnya dia bersedia untuk menghadapi akhirat. Siapa yang paling banyak ingat mati dan paling baik persediaannya untuk kematian tersebut. Maka inilah orang yang paling cerdas. Rupanya orang yang paling cerdas bukanlah orang yang mesti kerja di universiti, kan? Jadi lecturer kah, ada PhD kah, ataupun ketua negara kah, semestinya. Yang paling cerdas di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling ingat kematian. Bishr bin Al-Harith rahimahullah, dia seorang ulama, dia pernah sebut, dia kata macam ni, marartu bi rajulin minal ubad bil Basrah wa huwa yabki faqultu ma yubkika faqala abki ala ma faradtu min umri wa ala yawmin madha min ajli lam yatabayyana fihi amali. Dia Bishr ni dia melalui satu ahli ibadah dekat Basrah dan nampak dia ni sedang menangis. Lalu Bishr kata, apa yang menyebabkan kau nangis ni? So lelaki tu pun menjawab, aku nangis sebab umur aku ni makin lama makin hilang. Makin lama makin hilang hari aku ni. Berlalu dah hari tersebut. Ajal aku makin dekat, tapi masih belum jelas lagi amalan aku. Maka ada orang-orang yang benar-benar mengingati mati, mereka akan rasa sedih terhadap apalah yang akan berlaku nanti hari akhirat. Satu hari nanti aku akan habis dah. Dekat umur aku kat dunia ni sampai berapa je ni? Maka sampai satu tahap nanti habis dah kehidupan aku kat dunia. Tapi kadang-kadang rasa risau. Cukup tidak amalan? Okey ke tidak apa yang aku gunakan untuk kehidupan aku? Maka kita, tuan-tuan, kita risau ke tidak ajal kita yang semakin dekat? Makin lama makin berumur, makin lama makin tua, makin lama makin sakit. Dekat dunia ni, orang umur sampai berapa, tuan-tuan? Malaysia ni lebih kurang umurnya average 70. Mungkin naik sikit lah 72, 73. Itu average. Kadang-kadang tiba-tiba kita dengar ada yang umur sampai 90 kan, dekat-dekat 100. Dekat kampung Lumbak Kuda, wife kami orang Sinun. Jadi ada seorang Haji Usop, umur dah 96. Ya dah rasa macam hebat betul 96 dah umurnya. Adakah kita menyangka kita akan hidup sampai 96 juga, tuan-tuan? Kita menyangka umur kita sampai 100. Ada tak? Ambil umur yang 40 tu, dah ramai dah kawan-kawan meninggal. Ada aja dah. Apatah lagi umur macam tuan-tuan tu, yang umur dah 60, 70 lagi lah. Buat nak pola, perjumpaan alumni sekolah. Dah siada dah rupanya kawan-kawan sekolah. Habis dah ramai yang meninggalan. Macam bapak kami, sekolah rendah dulu, siada dah kawan dah, macam dah. Habis dah, kawan tinggal 2-3 orang aja. Yang lain semua dah hilang dah. Semua dah meninggalkan dunia ini. Jadi, kita jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Ramai orang yang hidupnya cuma dipenuhi dengan perkara haram. Dia berfoya-foya. Hidupnya penuh dengan perkara sia-sia. Ramai yang tenggelam dalam dosa. Di mata mereka, dunia ni tempat lepaskan segala keseronokan. Nak lepaskan segala hawa nafsu. Harta, kuasa, perempuan, seronok, semua benda itulah yang dia nak lakukan. Tanpa dia ingat, dia nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak nak jadi orang begini. Kita tak nak menyesal. Nanti kita bertemu dengan Allah, kita tak nak menyesal. Sebab Allah dah rakamkan dah penyesalan demi penyesalan orang yang bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Contohnya Allah sebut dalam surah Mu'minun. Allah kata, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah kata, sehinggalah apabila kematian tu datang kepada salah seorang daripada mereka, maka orang tersebut akan berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia ni. La'alli a'malu salihan fima tarakt, supaya aku dapat melakukan amal salih yang aku tinggalkan dulu. Allah kata apa? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang dia main-main cakap dia. Dia ucap-ucap aja macam tu.
Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka adanya barzakh. Barzakh ni apa? Dinding pemisah. Itu yang kita sebut alam barzakh kan? Alam barzakh. Sebenarnya alam yang memisahkan antara kehidupan dengan kematian. Ila yaumi yub'atsun. Dipisahkan tu sehinggalah ke hari kebangkitan kelak. Maksudnya, orang yang dah meninggal dunia, dapat siknya hantar signal ke dunia tu. Sik ada dah. Sik dapat nak kembali ke dunia dah. Paling-paling tidak kadang-kadang adalah orang mimpi jumpa dengannya anak. Kita mimpi jumpa dengan mak ayah, jumpa dengan datuk nenek. Iyalah kali. Kadang. Tapi si adanya dapat nak kembali balik ke dunia. Dah habis dah. Kehidupannya dah habis dah. Dah dipisahkan. Allah juga sebut antara perkara yang disebutkan oleh ahli neraka. Orang dalam neraka ni apa mereka kata? Allah kata dalam surah Fatir, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Orang dalam neraka akan berteriak, yastarikhun, mereka menjerit. Apa mereka kata? Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ni. Nescaya kami akan mengerjakan amal soleh yang lain dengan apa yang kami buat dulu masa kat dunia. Lalu Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Allah kata, adakah kami tak panjangkan umur kamu dan beri masa yang cukup untuk kamu berfikir, bagi orang yang nak berfikir? Dan adakah tak datang kepada engkau pemberi peringatan? Bukankah ada Nabi yang dihantar pada engkau? Bukankah ada ustaz-ustaz yang bagi peringatan pada engkau? Ada kawan-kawan yang tegur benda yang kau buat ni salah. Tapi kau masih juga tak nak ambil peringatan. Lalu Allah kata apa? Fadhuku, maka rasakanlah azab. Fama lidh-dhalimin min nasir. Tak ada satu penolong pun yang dapat menolong orang-orang yang zalim. Dan Allah sebut lagi contoh lain. Kita dekat dunia tu biasa ada kawan-kawan nak. Contoh kadang-kadang kawan masjid. Lama asyik nanggah. Ni haji tu. Lama asyik nanggahnya. Dah 3 hari dah asyik nanggah. Contoh kadang kan, kita akan bertanya tentang kawan. Tapi apabila sampai ke dunia akhirat, ke negeri akhirat, Allah kata, wala yas'alu hamimun hamima. Seorang teman yang rapat, kawan yang rapat tu dah tak ada, dah bertanya tentang kawannya lagi. Masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Bagi orang yang berdosa pula, yubassarunahum, mereka akan saling melihat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Orang yang berdosa, orang yang tahu dia masuk neraka ni, dah sampai akhirat dia dah tahu dah, memang aku ni masuk neraka. Mereka ni sangat-sangat ingin menebus dirinya dengan azab pada hari itu. Dia tebus dengan siapa? Dengan anak-anaknya sendiri. Kalau boleh aku nak ganti tempat aku dengan anak aku. Wa sahibatihi wa akhih. Dia nak ganti dengan isteri dia. Nak ganti dengan saudara dia. Adik-beradik dia. Kalau boleh biar terganti tempat aku lah. Nak sebut azab tu sangat-sangat teruk. Yang mana dia tak dapat tahan. Bahkan dia sanggup jual anak dia, isteri dia, adik-beradik dia. Wa fasilatihi allati tu'ih. Bahkan kaum keluarga dia yang dahulu melindungi dia dekat dunia dulu. Kalau boleh biar tembus dengan orang ni. Orang ni yang masuk neraka. Aku keluar daripada azab. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Bahkan semua orang yang berada di dunia ni, dia nak tebus dengan orang tersebut. Semua siapa yang ada dekat dunia saja, seluruh orang yang ada di dunia ni, dia mengharapkan supaya dapat menyelamatkan dirinya, nak ditebus dengan orang tersebut. Allah kata, kalla, sekali-kali tidak. Tak mungkin perkara tersebut dapat berlaku. Ini adalah realiti akhirat, tuan-tuan. Apabila seorang itu masuk ke dalam neraka, mereka akan menjerit, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjerit, minta kembali ke dunia. Mereka akan cuba nak ganti tempat mereka dengan orang lain. Benda ni pastinya tidak akan berlaku. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah As-Sajdah, kan? Surah As-Sajdah, surah yang biasa kita dengar. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, kami dah nampak dah azab yang kau sediakan ni. Sami'na wa sami'na, kan kami dah dengar dah.
farji'na, maka kembalikanlah kami, na'mal salihan, kami nak buat baik, kami nak buat amal saleh, inna muqinun, kami betul-betul orang yang yakin tentang hari kiamat ni. Bila dah sampai kat hari akhirat, maka pada waktu tu habislah segala-galanya, masing-masing semua penyesalan demi penyesalan. Kita berada di dunia ni tuan-tuan, umur kita bukanlah diberikan secara percuma. Tidak. Ada tujuan kita berada di dunia ni. Mesti kena isi dengan amal soleh. Apa-apa sahaja yang kita lakukan kat dunia ni, pasti Allah akan tanya. Semua perkara yang kita lakukan, semua Allah akan tanyakan. Daripada segi macam mana amanahnya kita dengan kerja kita, bagaimana tanggungjawab kita kepada anak dan isteri. Semua tu Allah akan tanya. Nabi kata apa? La tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'al an khams. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kaki anak Adam tu pada hari kiamat di sisi Tuhannya, sehinggalah dia ditanya tentang 5 perkara. 5 benda ni Allah akan tanya. Selagi tak settle 5 ni, maka dia tak dapat bergerak daripada tempat tersebut. An umurihi fima afnah. Allah akan tanya tentang umurnya, di mana dia gunakan. Wa an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya, waktu bila, pada mana dia habiskan usia mudanya. Wa malihi min aina iktasabah. Tentang hartanya, di mana dia gunakan harta tersebut. Wa fima anfaqah. Dan dalam apa yang dia belanjakan. Wa madza amila fima alim. Dan tentang ilmunya, apa yang dia amalkan daripada ilmunya. Kita semua ni kadang-kadang ada dah ilmu, benda ni tak boleh, benda ni haram, benda ni boleh buat. Tapi berapa banyak yang betul-betul kita amalkan daripada ilmu tersebut. Nabi SAW dah ajar dah kita, dah terangkan kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan sebelum datangnya penghalang kepada melakukan perkara tersebut. Kata Nabi SAW, yang ni kita semua dah hafal dah, sebab ada lagu dah ni tentang perkara ni. Apa? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara kan. Kita tahu dah, biasa dah. Benda ni asal daripada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Al-Hakim. Nabi kata, ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Hayataka qabla mautik. Manfaatkan hidup kau sebelum datangnya kematian. Wasihhataka qabla saqamik. Kesihatan kau sebelum datangnya waktu sakit. Wa faraghaka qabla syughlik. Dan waktu lapang kau sebelum datangnya waktu yang sempit, tak cukup masa, waktu sibuk. Wa syababaka qabla haramik. Dan pada waktu muda kau sebelum kau tua. Wa ghinaka qabla faqri. Dan waktu kaya kau, waktu cukup kau sebelum datangnya kemiskinan kepada kau. Imam Al-Munawi berkata tentang perkara ini. Kata Imam Al-Munawi, maksud 5 perkara sebelum 5 perkara ni, yang pertama hidup sebelum kematian ni adalah gunakan hidup tu sebelum untuk dapatkan manfaat sebelum datangnya kematian yang mana habis dah. Dah tak ada apa-apa peluang untuk melakukan kebaikan. Orang yang beriman, Allah sebut dalam surah Munafiqun. Apa harapan orang yang beriman, tuan-tuan? Antara harapan orang beriman adalah mereka mahu kembali ke dunia. Contohnya Allah sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqul. Nafkahkanlah rezeki kamu yang kami berikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu kematian. Lalu mereka akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, dapat tak engkau panjangkan sikit, lengahkan sikit ajal aku kepada satu waktu yang sekejap, 5 minit ke 10 minit ke, cukuplah. Fa'as-saddaq. Lalu aku nak bersedekah. Wa akum minas salihin. Dan aku nak jadi orang yang salih. Menunjukkan antara perkara yang sangat besar adalah sedekah. Pahala sedekah ni adalah pahala yang sangat besar. Sehingga orang yang beriman mengharapkan dapat hidup balik sekejap, lewat sikit kematian ni untuk bersedekah. Besar sangat. Apabila
datangnya kematian, maka dah terputus dah amalan. Putuslah harapan dan datanglah penyesalan demi penyesalan. Waktu tu dah tak ada apa-apa dah untuk diusahakan. Maka gadaikanlah diri kita ni untuk melakukan kebaikan pada waktu kita hidup. Perkara yang Nabi sebut, apa dia? Cuma 3 je amalan yang boleh sambung selepas kematian. Kan? Idza mata ibn Adam, inqata amalahu ila min salas. Apabila matinya anak Adam, terputus semua amalan kecuali 3. Apa dia? Sadaqatun jariyah. Sedekah. Sedekah-sedekah yang kita bagi pada orang apa semua, benda tu digunakan. Contohnya kita bagi pada orang tengah belajar. Jadi, selagi mana dia gunakan ilmunya, disebabkan kita yang tolong biaya dia punya pelajaran dulu, maka kita akan dapat pahala. Yang kedua, ilmun yuntafa'abih. Ilmu yang bermanfaat. Kita ajar baca Quran pada anak. Selagi mana anak baca Quran, selagi itu kita dapat pahala. Anak tu pula ajar Quran pada anak dia. Maka selagi itu kita dapat pahala. Selagi mana ada lagi sambungan-sambungan demi sambungan, selagi itu dapat pahala. Walaupun dah ada dalam kubur dah. Dan yang ketiga, wa waladun salih yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan. Anak yang soleh yang mendoakan. Jadi syaratnya apa? Kena ada anak soleh. Lepas tu anak soleh tu tak lupa untuk doa. Jadi tuan-tuan yang ada anak ni, banyak-banyak cakap doakan mak, doakan ayah. Jangan lupa doa. Jadikan dia biasa dengan doa Rabbighfirli wali walidai. Kan biasa kita baca tu, Rabbana ighfir lana macam mana? Rabbana ighfir lana dhunubana wali walidina, kan? Yang imam baca tu. Ataupun yang tu untuk ramai lah. Kalau dia seorang, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa aku dan ampunkanlah dosa kedua ibu bapa aku. Dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasihan kepada kami waktu kami kecil. Jadi kita pun jangan lupa untuk doa untuk mak ayah kita. Yang kedua, waktu sehat sebelum sakit. Gunakan waktu sehat ni untuk beramal. Berapa ramai orang yang menyesal waktu sehat dulu, aku kalau masa boleh pergi masjid, aku tak pergi masjid. Masa sehat dulu, aku boleh baca Quran, aku tak baca Quran. Ramai orang yang menyesal tentang perkara tersebut. Apabila dah terlantar, yang mana tak mampu lakukan apa-apa, waktu tu hanyalah penyesalan. Dan dia berharap, kalaulah aku baik ni, aku nak pergi masjid. Kalaulah baik ini, aku nak baca Quran. Kalaulah baik ini, aku nak lakukan amal soleh. Kadang-kadang Allah tak beri peluang tersebut. Tak baik-baik. Ada orang yang tak diberikan peluang. Kita yang mana Allah masih bagi kesempatan untuk datang masjid selalu, baca Quran. Mudah untuk kita baca Quran. Maka jangan tinggalkan tuan-tuan. Walaupun cuma 1 ataupun 2 muka surat sehari. Kemudian waktu lapang sebelum waktu sibuk. Yang ni antara kata Imam Munawi, manfaatkan kesempatan waktu lapang kat dunia ni sebelum disibukkan dengan kedahsyatan hari kiamat. Maksudnya pada satu masa nanti adanya dahsyatnya hari kiamat yang mana kita sangat-sangat sibuk. Waktu inilah waktu lapang kita. Dekat dunia inilah waktu lapang. Maka manfaatkan kesempatan yang diberi. Dan satu lagi, masa muda sebelum waktu tua. Yang ni untuk siapa yang muda-muda ni lah tuan-tuan. Mana-mana yang ada muda, ataupun at least kita ingatkan kepada anak-anak kita yang muda-muda. Antara kelebihan, kalau tuan-tuan ingat kuliah kita yang lepas, kita ada sebut tentang salah satu golongan yang mendapat naungan pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Siapa dia? Syabab. Seorang pemuda yang tumbuh membesar dalam keadaan beribadah pada Allah. Jadi siapa yang pada waktu muda dia tidak melakukan benda-benda yang biasanya orang muda ni selalu ada kesempatan untuk lakukan dosa. Sebab tenaga dia banyak. Jadi pada waktu itulah banyak benda-benda yang perkara sia-sia dia lakukan. Tapi tak, ada sebahagian orang yang waktu mudanya, waktu pemuda-pemuda ni, mereka ni menghabiskan masa mereka dengan mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, belajar Quran, banyak baca Al-Quran. Maka ni adalah kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Dan yang terakhir, Nabi kata, masa waktu kaya sebelum datangnya
miskin. Iaitu manfaatkanlah apa-apa lebihan harta ni sedekah. Jangan lupa bayar zakat. Ramai di kalangan umat Islam ni yang menganggap zakat cuma zakat fitrah. Oh, zakat fitrah hajat lah. Kita pula zakat pendapatan, padahal wajib bayar ni. Cuma yang tu memang ijtihad lah. Sebab pada zaman Nabi ada zakat pendapatan lah. Siap ada. Tapi kemudian pada zaman Umar dah ada dah zakat pendapatan. Iaitu tentera-tentera yang dibayar dengan upah apabila mereka menjadi tentera tu. Maka daripada harta tersebut dibayar zakat pendapatan. Maka kita ni yang ada pendapatan ada lebih sikit lah. Contohnya lebih kurang dalam kini tu apa? 20,000 kali. Maksudnya lepas tolak segalanya ada lagi. Daripada setahun punya pendapatan, tengok kira-kira ada lagi lebihan dalam 20,000 kan. Lepas tolak katalah mana yang KWSP ke, masuk tabung haji ke apa semua, maka kena bayarlah. Kalau tak tahu cara pengiraan boleh pergi pejabat apa nama tu? Baitul Mal. Pergi Baitul Mal. Okey. Untuk yang dah berusia yang lebih 60 tahun, Nabi sebut apa? Nabi kata, a'dzarallahu ila mri'in ukhira ajaluhu hatta ballaghahu 60 sanah. Allah menyampaikan, memberi keringanan, memberi keuzuran, memberi untuk mereka ni ada keuzuran kepada mereka untuk seseorang yang diakhirkan ajalnya sehingga umur 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya macam mana? Masuk hadis ni, maksudnya dah tak ada alasan dah untuk orang yang dah berumur 60 tahun. Sebab macam contoh orang yang mungkin di bawah 60 tahun ni, biasanya mereka ada kadang-kadang sebut macam ni. Kalau panjanglah umur aku akan buat apa yang Allah perintahkan. Dijadikan batas umur seorang tu 60. Lepas 60 masih lagi tak taubat, maka memang sangat-sangat teruk tuan-tuan. Kan? Kini tu apa nama rancangan ni? Dulu yang ada orang tua yang menyanyi-nyanyi, joget apa semua. Umur dah 60 lebih. 70 masih juga. Apa nama? Kilauan emas ke apa nama dulu nak? Ada sikit. Apa? Nak? Ya nak? Otai masih berdosa. Bukan berbisa. Otai masih berdosa. Kena hati-hati tuan-tuan. Umur dah 60 ni, ini adalah satu batas yang Allah berikan. Cukup dah. Tak ada lagi dah alasan untuk kata, tak, kalau lewat lagi, aku taubatlah. Kalau ni lagi, nanti aku buatlah apa yang Allah perintahkan. Tak ada. Cukup dah. Puncak kepada keuzuran yang Allah berikan umur 60. Nabi sebut. Lepas 60 ni patutnya dah betul-betul berubah dah. Dah tak ada lagi dah nak kata, masih seronok lagi dengan tarian-tarian, masih nak dangdut lagi. Masih nak, melakukan dosa-dosa lagi. Cukup dah. Habis dah, umur 60 tu patutnya dah tak ada dah nak melakukan sedemikian. Patutnya dah ingat dah tentang seronok dengan membaca Al-Quran. Seronok. Batasnya 60, maksudnya 60 ke atas lah. Ibu umur 70, 60 si polah, 70 polah pula. Masalah juga. Maksudnya 60 ke atas. Umur 80 ke, 90 ke, ya lagi lah. Dah habis dah kepada puncak pemberian uzur. Maka umur yang 60 ni, patutnya dia dah tekun tentang amalan-amalan akhirat secara total. Sebab tak mungkin dah umur 60 ni kembali kepada keadaan yang masih kuat dan masih lagi bersemangat. Tak. Umur 60 ke atas biasanya dah tak ada dah. Ada je macam dapat, kita kata kuat balik kan. Dah siap ada dah. Ya dah makin lama makin lemah. Jadi sepatutnya bukanlah makin banyak dosanya, makin banyak amalannya. Sebab itu satu kelebihan tuan-tuan. Antara benda yang orang yang paling beruntung, orang yang paling baik adalah man tala umruhu wa hasuna amalu. Siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini orang yang paling baik. Sebab umurnya panjang, amalan pun banyak. Tuan-tuan bayangkan. Kan kita tahu tentang kelebihan Lailatul Qadar kan? Kelebihan Ramadan. Kan ada hadis yang menyebutkan tentang dua orang lelaki yang masuk Islam pada waktu yang sama. Talhah bin Ubaidillah, tak silap saya, yang riwayatkan hadis ni. Dia cerita, dia mimpi, dia jumpa dua orang lelaki ni. Seorang ni mati syahid. Seorang lagi tak mati syahid. Lepas tahun macam tu, baru dia meninggal.
Dan dia meninggal bukan mati syahid. Jadi Talhah mimpi jumpa dia dekat depan pintu syurga. Tengok-tengok yang mati lewat ni masuk syurga dulu. Yang mati syahid ni masuk lambat. Jadi dia pelik. Pagi esok dia cerita dengan sahabat. Semua dia tanya, apa benda? Aku mimpi macam gini. Aku pelik betul. Benda tu boleh berlaku. Sampailah kisah tu sampai kepada Nabi SAW. Nabi kata, apa yang pelik? Bukankah yang mati lewat ni, dia ada solat sekian-sekian. Dia jumpa Ramadan lagi sekali. Dia ada bersedekah dan dalam masa satu tahun tu. Maka jarak di antara orang yang meninggal lewat dengan orang yang mati syahid ni seumpama langit dengan bumi. Jadi tuan-tuan bayangkan umur yang lanjut ni, yang Allah berikan masa yang panjang. Kalau tiap kali umur yang panjang tu, kita cari Lailatul Qadar. Setiap kali umur yang makin panjang tu, kita bersemangat dengan ibadah korban. Makin umur yang panjang, makin banyak ketaatan yang kita lakukan. Maka sangat besar ganjaran yang Allah berikan kepada tuan-tuan. Maka ni kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang usia lanjut. Tapi mesti kena baik amalan. Ni umur makin tua, makin berdosa. Tu yang jadi makin banyak rupanya catatan dosanya. Ni satu kerugian yang sangat-sangat nyata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan umur umat ni berapa? Umur dia 60-70. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umat aku antara 60 hingga 70. Dan sedikit di kalangan mereka yang melebihi umur itu. Cuma kita sampai sekarang ada teknologi kan. Jadi macam-macam lah. Orang yang kencing manis, adanya insulin. Orang yang masalah buah pinggang, adanya dialisis. Jadi semua tu dapat alhamdulillah memanjangkan umur. Kalau ikutkan, memang dah meninggal lama dah sebenarnya. Kalau tanpa dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, keizinan Allah dan juga dengan teknologi-teknologi ni, maknanya ramailah sedikit yang sampai kepada umur 60-70. Tapi ialah dalam pada waktu yang sama juga, berapa ramai umur 60 ni, ramai dah kawan-kawan yang meninggal. Berapa ramai kenalan dia yang meninggal dunia. Maka memang betul lah Nabi sebut, umur umat aku memang 60-70. Tak ramai yang lebih daripada tu. Tak berapa ramai. Di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah berikan kita ni walaupun umur yang pendek tapi ganjaran pahala je sangat banyak. Kan Allah berikan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, lebih kurang 80 tahun. Cuba bayangkan tiap-tiap tahun cari Lailatul Qadar. Jumpa, dapat kejar tiap-tiap 10 malam terakhir Ramadan, 10 malam itulah dia bangun. 10 tahun. Maksudnya berapa? Lebih 800 tahun. Lebih baik daripada 800 tahun dia hidup. Sampai tahap begitu. Allah berikan kelebihan-kelebihan yang banyak. Nak ikutkan kita ni, nak bezakan kita dengan umat terdahulu. Orang-orang terdahulu berapa umur dia? Jauh. Nabi Nuh umur sampai 950 tahun. 1000 tahun. 950 tahun berdakwah. Jasad mereka jauh lebih besar. Umur mereka jauh lebih panjang. Sampailah kepada umur kita ni, makin lama makin turun. Jadilah kita ni umat yang terakhir. Yang rezekinya ambil tak banyak mana pun. Kita tak adalah macam dulu gandumnya sebesar sapi seekor. Kan? Kita gandum kecil je. Makin lama makin tak perlu kepada rezeki-rezeki yang besar-besar. Tapi apalah alasan kita untuk menyombongkan diri? Dan kita ni kecil. Makan pun bukanlah dapat banyak mana pun. Tapi masih juga sombong. Ni antara benda yang kita perlu ingat. Kata Hamka. Tahu Hamka tu kan? Hamka yang tulis tafsir Al-Azhar tu. Famous lah dekat Nusantara ni, Malaysia, Indonesia ni kan. Hamka kata apa? Manusia ni asalnya daripada tanah. Makan pun hasil tanah. Berdiri di atas tanah. Akan kembali ke tanah. Kenapa masih bersifat langit? Cantik perkataan Hamka ni. Apa lagi alasan untuk kita ni sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sombong kepada orang lain? Nabi kata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarah. Jadi apalah lagi alasan kita nak sombong, tuan-tuan? Muka kacak sikit habis nak sombong. Suara kacak sikit nak sombong. Badan ada tegap sikit nak sombong dah. Anak rami pun nak sombong juga. Rumah besar sikit nak sombong.
Kan? Isteri kacak pun nak sombong juga. Tak ada apa-apa dah perkara ayat. Semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya akan hilang. Maka tak ada alasan untuk kita sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah yang kita sebutkan tadi, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Nabi kata apa lagi? Nabi kata wasyarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya dan buruk pula amalannya. Ada orang macam ni. Makin panjang umur tapi makin buruk amalan. Makin banyak dosa yang dia lakukan. Ya, ada orang yang Allah panjangkan umur dia. Macam siapa nama dulu? Ariel Sharon. Tahu? Perdana Menteri Israel dulu kan. Kita tengok panjang-panjang umur dia. Tapi makin banyak dosa dia lakukan. Mungkin sebab Allah berikan dia kesempatan dia untuk melakukan dosa sebanyak-banyaknya, maka akhirnya dia akan diazab dengan azab yang sangat-sangat besar. Boleh tak kita minta kematian? Susah betul hidup gini tu. Minta mati aja lah. Boleh sih? Ya Allah, matikan aku. Boleh sih? Tidak sepatutnya untuk seseorang meminta kematian tanpa sebab yang dibenarkan. Antara sebab yang dibenarkan adalah apabila dia rasa dengan pasti bahawa agamanya ni akan terganggu, akan terfitnah, yang menjadikan dia ni akan keluar daripada agama Allah. Contohnya dia hidup dalam satu zaman fitnah yang mana susah untuk dia menjaga agamanya. Maka pada waktu tu boleh untuk dia minta kematian. Itu sajalah. Tapi selain daripada tu, boleh tak nak minta mati? Hutang banyak gila. Ambil tu hutang banyak tu. Hutang 500,000, sejuta hutang. Nang si dapat bayar tu. Hidup dalam keadaan tak tenang. Minta mati ajalah. Ya Allah, matikan aku. Si boleh. Nabi SAW kata apa? La yatamannayanna ahadukum al-maut lidurrin asabahu. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Nabi kata, janganlah kamu ni menginginkan kematian kerana penderitaan yang menimpanya. Tapi kalau masih juga nak minta, nak menginginkan kematian, maka mintalah macam ni. Doa ni. Ni doa ni antara doa yang Nabi baca dalam solat. Ataupun baca selepas solat. Nabi baca apa dah? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika memang hidup itu baik untuk aku. Dan matikanlah aku jika memang kematian itu baik untuk aku. Maksudnya, orang yang beriman ni dia akan meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu adakah mati itu lebih baik untuk kita ataupun hidup lebih baik untuk kita. Kan orang yang dah sakit sangat kan, penyakit yang teruk. Yang mana teruk sakit dia. Yang kita tengok kadang-kadang, ya Allah kesian. Sampai kita rasa nak doa, ya Allah bagi mati je lah orang ni. Sakit sangat. Contoh dulu, adalah saya kenalan kan, saudara yang kena kanser apa, limfoma apa benda dah. Yang mana kanser yang sangat teruk tu, dia tak dapat, kalau tanpa morfin, memang akan sentiasa mengeluh. Sakit. Sampailah dapat masuk ni tu, dadah. Barulah hilang sakit. Tapi lepas tu nanti hilang kesan dadah tu, sakit lagi. Dan lama keadaan dia, macam tu, lebih kurang berbulan jugalah. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Jadi kadang-kadang kita tengok tu, kita rasa macam nak doa, ya Allah bagi mati je lah orang ni kan. Tak. Yang terbaik adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, insya-Allah kita habiskan dengan doa-doa yang Nabi ajarkan. Yang pertama, kita perlu ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita ni segera bertaubat. Siapa yang boleh kata dosa dia banyak sampai Allah tak ampunkan dia? Hadis Nabi yang datang kepada kita, apa yang Nabi terangkan, tak ada dosa yang tak ampun. Tak ada. Yang Allah tak ampunkan cuma syirik je. Pun kalau dia taubat, dia kembali tidak melakukan syirik pada Allah, Allah terima taubatnya. Nabi kata apa? Dalam hadis riwayat Tirmizi daripada Anas bin Malik, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah taala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Ya bani Adam,
wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, apabila engkau menyeru aku dan kembali kepada aku, maka aku akan ampunkan dosa-dosa engkau yang apa-apa yang kau ada. Wala ubali, dan aku tak peduli pun dengan dosa tersebut. Ya bena Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalau dosa engkau sampai kepada awan-awan di langit, kemudian kau memohon keampunan pada aku ampunkan kau. Ya bena Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepada aku membawa dosa sebesar bumi, kemudian kau bertemu dengan aku, engkau tak syirikkan aku dengan sesuatu pun, maka aku akan datangkan kepada engkau pengampunan sebesar bumi juga. Siapa boleh kata dosa dia sebesar bumi, tuan-tuan? Dosa kami tu banyak. Banyak dosa tu Allah tak ampun tu. Dosa kami sebesar bumi. Tak ada. Allah tetap memberi keampunan walaupun sebesar itu. Ya, kita sepatutnya takut dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita cubalah ingat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menakutkan dan mengerikan tentang siksa yang pedih bagi orang yang melakukan dosa dan maksiat. Kan kita tengok baca juzuk amma contohnya. Seram. Surah Waqiah contoh. Tadi saya baca surah Al-Haqqah kan. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul. Untuk orang yang mendapat kitab catatan amal dengan tangan kirinya, maka dia akan berkata, ya laitani lam uta kitabiha. Ya Allah, alangkah baiknya lah kalau aku tak dapat kitab catatan amal ni. Walam adri ma hisabiah, dan alangkah baiknya kalau aku tak tahu apa dia hitungan amalan aku ni. Ya laitaha kanatil qadiyah. Celakalah aku. Inilah habis dah lah. Inilah keputusannya. Ma aghna anni maliyah. Dah tak dapat bantu aku dah segala harta-harta aku. Halaka anni sultaniyah. Habis hancur dah segala kehebatan aku dulu kat dunia dulu. Habis dah tak ada apa-apa dah. Lalu Allah kata apa? Khudhuhu faghullu. Thummal jahima sallu. Tarik dia dan seretlah dia. Belenggulah dia. Neraka jahim lah tempatnya. Maka kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran ni, kita tahu tentang apa yang Allah ceritakan tentang orang-orang yang berdosa ni, kita akan rasa sangat-sangat takut dan ngeri untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ni antara doa yang sangat-sangat baik untuk kita amalkan, iaitu Sayyidul Istighfar. Pernah dengar Sayyidul Istighfar, tuan-tuan? Kan? Pernah dengar kan? Biasanya ada famous sikit lah doa ni, iaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ni doa yang Nabi ajarkan, hadis riwayat Bukhari. Kalau baca doa ni, Allah ampunkan segala dosa. Mati dalam keadaan fitrah. Mati dalam keadaan diampunkan dosa. Sebab tu nama dia Sayyidul Istighfar. Penghulu kepada permohonan keampunan. Penghulu kepada istighfar. Apa makna dia? Ya Allah, Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Tuhan aku. La ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Khalaqtani wa ana abduk. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Dan aku setia dengan perjanjian aku dengan kau semampuku. Aku menurut perjanjian aku dengan kau semampu aku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dengan kau daripada kejahatan, dosa-dosa yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku sedar akan nikmat yang kau berikan kepada aku. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku sedar akan dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Maka ampunkanlah aku, sesungguhnya tak ada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Ini doa yang sangat baik, tuan-tuan, untuk diamalkan. Mintalah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita lengahkan masa untuk bertaubat. Dan saya akhiri dengan ayat Al-Quran ni, tuan-tuan.
Allah sebut dalam surah Al-Hadid, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitab min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Allah kata, belum tibakah masanya sekarang bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka ni kerana mengingati Allah dan kerana mengingati apa yang turun daripada kebenaran, iaitu Al-Quran. Dan janganlah mereka ni jadi seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum ini. Maka panjang masa yang mereka ambil. Akhirnya keras hati mereka. Dan ramai di kalangan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kata Abdullah bin Mas'ud, bila ayat ni turun, kami masa tu baru 4 tahun masuk Islam. Lepas 4 tahun masuk Islam, lepas Nabi diutuskan, Abdullah bin Mas'ud ni kan antara orang yang awal masuk Islam. Lepas 4 tahun Allah turunkan dah ayat ni. Belum tiba lagi ke masanya sekarang. Kita Islam dah berapa tahun tuan-tuan? Dari kecil lah. Umur 60 tahun dah Islam tu Ustaz. Ambil 40 tahun dah, 30 tahun dah, 70 tahun dah, 90 tahun dah Islam. Jadi belum tiba lagi ke masanya sekarang. Jadi patutnya ayat ni mengingatkan kita, sebab sahabat 4 tahun Allah dah jentik dah dengan hati ni. Allah dah ingatkan dengan ayat ni selepas 4 tahun mereka masuk Islam. Kita Islam dah lama dah. Maka belum tiba lagi ke masanya untuk kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti dulu setakat ni insya-Allah. Saya mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita bersempena dengan Zulhijjah ni. Perbanyakkan takbir, perbanyakkan lakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia antara perkara yang diangkat kelebihan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana 10 malam terakhir Ramadan ada juga kelebihan 10 hari Zulhijjah ni juga. Walayalin ashr, kan ada wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan juga 10 malam. 10 malam ni kebanyakan ulama kata maksudnya pada 10 Zulhijjah. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.